الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهلل الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير أما بعد قال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Tidaklah sepatutnya bagi orang mukmin itu pergi ke semuanya, ke medan peperangan. Mengapa tidak setiap daripada mereka itu tinggal di tempat masing-masing liyatafaqahu fid din, untuk mendalami pengetahuan ilmu agama dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka pulang kembali daripada berperang di jalan Allah, supaya mereka dapat menjaga dirinya. Wa qala fil hadis talabul ilm fariidatun ala kulli muslim wa muslimatun. Menuntut ilmu adalah satu kefarduan ke atas setiap muslim dan muslimah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama dapat bertemu di dalam halaqah majalisul ilm, halaqah majlis ilmu. Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada kita untuk kita sama-sama dapat duduk di dalam majlis ini. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kebaikan kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk kita duduk di dalam perhimpunan ini. Sebagaimana disebutkan di dalam satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki akan kebaikan ke atasnya, yufaqihu fid din, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kefahaman agama kepadanya. Maka inilah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita pada malam ini. Kita duduk di dalam majlis ilmu ini untuk mendapatkan kefahaman agama. Maka dengan kefahaman agama itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan kepada kita insya-Allah. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat kesihatan, nikmat kelapangan masa, nikmat kebahagiaan rumah tangga, semua itu adalah merupakan bentuk pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ianya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.
Apabila Allah berikan satu pinjaman, maka Allah Subhanahu wa taala berhak untuk bertanya apa yang kita buat atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat kelapangan masa, Allah akan tanya. Nikmat kesihatan, Allah Subhanahu wa taala akan tanya. Nikmat adanya keluarga, Allah Subhanahu wa taala akan tanya kepada kita. Nikmat yang mana Allah berikan wang ringgit kepada kita, kekayaan, Allah Subhanahu wa taala juga akan tanya. Maka mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita sama-sama dapat menggunakan nikmat itu kepada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, insya-Allah kita akan sambung di dalam kitab yang kita gunakan di dalam tazkirah maghrib kita, yang mana kita sampai pada bab, masih lagi dalam bab berkaitan tentang rukun mandi wajib. Pada fasal yang ke-10 ya, berkaitan tentang rukun mandi wajib. Kita dah sentuh di dalam perbahasan kita yang lalu berkaitan tentang rukun mandi wajib, dan begitu juga permasalahan dalam mandi wajib itu sendiri, dan begitu juga kita sentuh sunat-sunat mandi wajib dan perkara yang makruh ketika mandi wajib. Baik, perbahasan kita pada malam ini iaitu berkaitan tentang mandi sunat. Ya, di dalam bab faslun berkaitan tentang mandi wajib itu, maka diletakkan satu fasal berkaitan tentang mandi sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif hafizahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab ini, mandi sunat ada 17 jenis. Mandi sunat ada 17 jenis. Apabila kita bicarakan tentang sunat ini, tuan-tuan dirahmati Allah, ianya dilakukan maka diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya kalau kita meninggalkannya, maka tidak dikira sebagai dosa. Itu sunat. Tetapi harus kita ketahui, perkara sunat ini ianya mengandungi pahala. Maka apabila kita meninggalkannya walaupun tidak dikira sebagai dosa, maka kita telah melepaskan peluang yang Allah Subhanahu wa taala sediakan pada perkara itu, ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan itu yang mana mengandungi pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh para ulama, di antara perkara-perkara yang mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala itu ialah taqarrub ila Allah bin nawafil ba'dal faraid, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang sunat, ataupun ibadah ataupun amalan yang sunat, ba'dal faraid, setelah mana kita memelihara dengan sempurna ibadah yang fardu ataupun perkara yang fardu. Maknanya tuan-tuan dirahmati Allah, ibadah-ibadah yang sunat ataupun perkara-perkara yang sunat ini kalau kita tinggalkan, kalau kita lakukan, tak merugikan kita. Diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perkara-perkara yang sunat ini sendiri, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita betapa banyaknya perkara-perkara yang sunat. Setiap ibadah itu ada perkara-perkara yang sunat. Okey, baik. Mandi sunat mengandungi sebanyak 17 jenis, yang mana kalau kita lakukan maka diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan itu mudah sahaja. Dengan kita melakukannya diberikan pahala. Walaupun kita buat perbuatan itu begitu mudah untuk kita nak lakukannya. Yang pertamanya tuan-tuan, mandi untuk solat Jumaat.
untuk orang yang hendak menunaikan salat Jumaat, ya, waktunya bermula selepas salat subuh. Afdalnya ketika hendak pergi menunaikan salat Jumaat. Ini yang pertama. Salat sunat itu, mandi sunat itu yang pertamanya iaitu mandi untuk melaksanakan salat fardu Jumaat. Ya, bagi mereka yang nak menunaikan salat fardu Jumaat, baik lelaki mahupun perempuan. Ya. Cuma di negara kita ni tuan-tuan dirahmati Allah, ya, perempuan tidaklah, ya, mereka pergi menunaikan salat fardu Jumaat. Tetapi kalau kita berada di Makkah, kita berada di Madinah, yang mana kaum perempuan ini dia akan merebut peluang untuk sama-sama menunaikan salat fardu Jumaat. Ya. Menunaikan salat fardu Jumaat. Maka sunat untuk kita mandi. Dan waktu yang paling afdal ialah ketika mana hampir nak menunaikan salat fardu Jumaat. Itu yang afdalnya. Ya, adapun waktu yang umumnya iaitu bermula selepas salat fardu subuh. Ya, selepas selepas salat fardu subuh. Ya, ataupun selepas subuh itu bermulalah kita boleh mandi salat sunat Jumaat. Okey, baik. Yang kedua, mandi untuk menyambut 2 hari raya. Ya, sunat mandi yang kedua iaitu mandi untuk menyambut 2 hari raya, iaitu Aidil Fitri dan Aidil Adha. Untuk orang yang ingin menunaikan salat sunat hari raya ataupun tidak. Maknanya kalau dia tak menunaikan salat sunat pun maka dia boleh mandi. Ya. Sebab salat sunat hari raya ni dia bukan wajib. Ya, dia sunat. Maknanya dia nak ambil pahala mandi sunat untuk menyambut hari raya, boleh. Tapi rugilah ambil pahala mandi sunat sahaja tetapi melepaskan peluang melaksanakan salat sunat Aidil Fitri ataupun Aidil Adha. Ya, okey. Waktu bermula daripada tengah malam hari raya sehingga masuk matahari, yakni masuknya maghrib. Afdalnya selepas terbit fajar pada hari raya. Ya, afdalnya selepas terbitnya fajar pada hari raya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mandi untuk meminta hujan ataupun mandi untuk salat istisqa. Ya, istisqa iaitu salat sunat untuk meminta hujan. Ya, salat meminta hujan ini pernah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan di antara masjid yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat sunat istisqa iaitu masjid yang disebut dengan Al-Ghamamah. Kalau tuan-tuan biasa pergi Madinah, ya, tuan-tuan pergi Madinah, di muzium sebelah kanan Masjidin Nabawi, ya. Maknanya kalau kita menghadap kiblat, kita menghadap kiblat di sebelah kanan. Di sebelah kanan ada muzium. Kan? Ada muzium, di belakang muzium tu ada masjid yang namanya Al-Ghamamah. Apa makna Al-Ghamamah? Iaitu apa ni? Yang mendung. Ya. Mendung. Al-Ghamamah, masjid yang mana di situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam salatnya untuk memohon hujan. Maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, maka awan menjadi mendung, maka menurunkan hujan. Maka disebut dengan Masjid Al-Ghamamah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminta di dalam salat istisqa,
Maka sunat untuk mandi ketika mana kita nak menunaikan salat sunat istisqa. Baik. Yang ketiga. Yang keempat, mandi untuk salat gerhana ataupun disebut dengan salat khusuful qamar ataupun khusufus syamsi. Ya, mandi untuk apa dia? Untuk salat gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Baru-baru ni kita ada buat salat khusufus syamsi, salat sunat gerhana matahari. Sekitar dalam pukul 12 tengah hari ke baru-baru ni. Kita buat salat sunat gerhana matahari. Sunat untuk kita mengerjakan salat gerhana matahari. Kerana ini anjuran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana gerhana bulan, gerhana matahari ianya adalah merupakan suatu kita sebut perkara yang tidak baik. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dihindarkan daripada perkara-perkara yang tidak baik. Dan sebab itu ketika mana kita nak menunaikan salat khusuf, yang mana disunatkan kita juga banyakkan istighfar kepada Allah. Disunatkan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimbang turunnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu berlakunya gerhana, sama ada gerhana matahari ataupun gerhana bulan, maka disunatkan kita menunaikan salat sunat khusuful syamsi ataupun khusuful qamar. Dia memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Maka sunat untuk kita mandi. Ya, sunat untuk kita mandi. Dan yang seterusnya yang kelima, iaitu mandi setelah memandikan mayat. Yang kelima, sunat untuk bagi orang yang memandikan jenazah untuk dia mandi. Ya, sunat bagi orang yang memandikan jenazah, ya, setelah mana memandikan mayat, ya, memandikan jenazah. Ya, sunat untuk dia mandi sunat. Dan seterusnya, mandi orang kafir apabila dia memeluk Islam. Ya, mandi orang kafir apabila dia memeluk Islam. Jika dia berhadas besar sebelum masuk Islam, pendapat muktamad mengatakan wajib mandi. Ya. Pendapat mengatakan apa dia? Jika dia berhadas besar sebelum dia masuk Islam. Sebelum dia masuk Islam, dia berhadas besar, maka wajib untuk dia mandi. Dan ada pandangan yang mengatakan, disebut di sini qil, iaitu qaul yang dhaif, qaul yang lemah. Apabila disebut dengan qil, maknanya ada pandangan, ada pendapat. Sebab itu kalau kita belajar di dalam ilmu fiqh, yang mana apabila disebut di dalam kitab Arab itu qil, maknanya ada pandangan. Dan qaul itu ataupun pandangan itu adalah pandangan yang dhaif, iaitu pandangan yang lemah. Apa dia? Mengatakan tidak perlu mandi kerana ia gugur dengan sendirinya apabila dia masuk Islam. Jadi pandangan yang lemah mengatakan tak perlu dia mandi kerana dengan dia mengucapkan syahadah itu, dia memeluk Islam, maka dia telah berada dalam keadaan yang suci. Tetapi pandangan yang kuatnya mengatakan iaitu sunat untuk dia mandi apabila dia memeluk Islam. Okey, baik. Seterusnya tuan-tuan dirahmati Allah, mandi orang gila setelah sembuh daripada penyakit gilanya. Ya, orang yang gila apabila dia sembuh daripada penyakit gilanya, maka sunat juga untuk dia mandi. Ya. Orang yang gila ni tuan-tuan dirahmati Allah, ya, dia ada yang mana dia gila selama-lamanya. Ada yang gila dia sementara. Ya, gila sementara. Ya, jadi kita dah bahaskan pada
pertemuan kita yang lalu berkaitan tentang majnun ini, tentang orang gila ni. Orang gila ni dia terangkat ataupun dia terlepas daripada kewajipan untuk menunaikan ibadah-ibadah yang fardu. Ya, terangkat. Ya, terlepas kerana dia tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah-ibadah yang fardu kerana dia dalam keadaan yang gila, dalam keadaan dia yang dalam keadaan dia tak tahu apa-apa. Dia tak sedar. Ya, tetapi apabila dia sedar, maka wajib untuk dia seperti biasa untuk menunaikan kewajipan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan ke atasnya. Ya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, mandi apabila dia sembuh daripada penyakit gilanya. Dan yang seterusnya, mandi orang pingsan ataupun pitam setelah pulih ataupun sembuh. Begitulah juga dengan orang yang pingsan, orang yang pitam, ya, maka dia juga disunatkan untuk mandi. Dan seterusnya, mandi ketika hendak berihram, iaitu haji dan umrah. Ini juga sunat. Ya, ni ada di kalangan rakan-rakan kita, ahli keluarga kita yang telah pun menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada mereka, Allahumma rzuqna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Apa yang kita doa? Allahumma rzuqna hajjan mabrura. Ya Allah, kurniakan kepada kami haji yang mabrur. Kenapa kita minta supaya Allah kurniakan haji yang mabrur, tuan-tuan? Haji yang mabrur ni ganjarannya cukup besar. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini dimuatkan di dalam kitab Riyadhus Salihin lil Imam An-Nawawi. Kata Nabi apa dia, tuan-tuan? Tidak ada ganjaran bagi orang yang mendapatkan haji yang mabrur melainkan illal jannah, melainkan syurga. Subhanallah. Orang yang Allah kurniakan haji yang mabrur, confirm dia akan dapat syurga. Sebab apa dia? Nabi sebut di dalam hadis, tidak ada ganjaran bagi orang yang dikurniakan haji yang mabrur melainkan baginya syurga. Maknanya besar pahala ataupun ganjaran yang Allah berikan kepadanya, iaitu syurga. Tetapi nak mendapat haji yang mabrur itu, tuan-tuan, ya, begitu kita memerlukan kesabaran yang amat tinggi. Ketika mana terutamanya Yaumul Arafah, ataupun ketika mana kita di Mina. Di situ ujian bermacam-macam ujian. Kadang-kadang di situlah Allah uji, yang mana tempat yang sempit kita bergaduh dengan kawan kita sendiri. Ni dia, tuan-tuan. Ya, kawan kita ambil tempat kita lebih sedikit, bentang dia punya toto, bentang dia letak dia punya bantal. Pada ketika itu kita memang letih sangat, tuan-tuan, tak cukup tidur. Pada ketika itu ujian, yang mana ada di kalangan kita bergaduh dengan kawan kita sendiri, dengan jemaah yang lain, dan ada yang mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Sebab itu apabila orang yang dalam keadaan mengerjakan ibadah haji, dia kena jaga apa dia? Rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Rafatha, jangan bercakap kotor. Wala fusuq, jangan dia bercakap perkataan yang fasik. Wala jidal, dan jangan dia berdebat ataupun dia kita sebut berkelahi, bertengkar, ketika mana dalam keadaan kita mengerjakan ibadah haji. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, nak mengerjakan ibadah haji ataupun umrah,
maka sunat untuk kita mandi. Kita nak menunaikan ibadah umrah, contohnya kita mandi dahulu di hotel kita, di tempat penginapan kita. Ya, kemudian kita berniat ihram, kita menunaikan ibadah umrah. Begitulah juga dengan haji. Seterusnya, mandi ketika hendak masuk Makkah. Ya, mandi sunat ketika mana kita nak masuk ke kota Makkah. Ya, sunat untuk kita mandi. Kenapa? Kerana Makkah itu adalah tanah yang sangat diberkati oleh Allah. Satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan tempat itu. Maka apabila kita nak masuk ke kota Makkah, maka disunatkan untuk kita mandi, dan begitu juga dengan doa-doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya yakin yang ada pengalaman untuk pergi ke tanah haram, sama ada Makkah ataupun Madinah, apabila nak masuk saja kedua tanah haram itu rasa sebab, tuan-tuan. Ya, rasa sebab, rasa seronok. Ya, perasaan itu luar biasa. Tidak seperti mana kita pergi ke negara-negara lain. Bahkan nak cerita keberkatan ni, tuan-tuan dirahmati Allah, tempat itu kalau kita pergi kemudian kita balik semula ke negara kita, rasa sedih tu masih ada. Ya, rasa sedih tu masih ada lagi. Dan apabila kita dah balik ke tempat kita, keinginan nak pergi semula tu ada, tuan-tuan. Padahal di situ bukan kita pergi nak membeli belah, bukan tempat kita nak pergi berjalan-jalan, tidak. Kita hanya berulang-alik hotel masjid, hotel masjid, hotel masjid. Apa yang menariknya, tuan-tuan? Tak ada apa pun, biasa saja. Tetapi keberkatan tempat itu, tuan-tuan, apabila kita pergi, satu perasaan yang begitu hibah, satu perasaan yang begitu sedih, satu perasaan yang seronok, sedih bercampur seronok, tuan-tuan dirahmati Allah. Sebab itu apabila kita balik, rasa sedih sangat kita, rasa macam nak pergi semula. Sebab itu tuan-tuan yang ada duit, jangan simpan duit tu. Kalau rasa nak pergi, tuan-tuan. Ya, sekarang ni lagi mudah, boleh apply visa sendiri online saja, beli tiket terus pergi. Nah, itu saya bawa keluarga saya, isteri dan anak-anak, tuan-tuan dirahmati Allah. Ya, anak-anak ni sebenarnya dia seronok tempat-tempat yang ada mainan, kan? Itu biasa bagi kanak-kanak ni. Ya, dia seronok bagi tempat-tempat yang ada mainan. Tapi tuan-tuan dirahmati Allah, apabila saya bawa, ya, kali kedua 4 tahun yang lepas pergi dah, sebelum nak puasa itu saya bawa, tuan-tuan dirahmati Allah, perasaan kanak-kanak ni disebabkan barakahnya tempat itu, dia nak pergi lagi, tuan-tuan dirahmati Allah. Sedangkan bukan ada mainan pun, bukan ada tempat yang dia boleh bermain-main, tak ada. Dia sama macam kita juga, tidur hotel, lepas tu pergi sembahyang, lepas tu balik hotel balik. Itulah rutin biasanya. Tetapi disebabkan barakahnya tempat itu, tanah itu, tuan-tuan, yang mana Allah campakkan perasaan, walaupun kanak-kanak dia rasa nak pergi lagi. Dia rasa seronok apabila pergi ke tempat itu. Ni apabila tempat itu barakah, Allah muliakan tempat itu. Allah Subhanahu wa taala sendiri sebutkan di dalam Al-Quran dua tanah haram ini. Ya, sebab itu Dajjal dia tidak dapat masuk dua tanah haram ini. Allah Subhanahu wa taala pelihara daripada fitnah Dajjal. Jadi sunat untuk kita mandi ketika mana kita nak masuk kota Makkah. Ya, baik. Mandi ketika hendak wukuf di Arafah. Ya, ketika mana kita nak wukuf di Arafah, kita juga disunatkan untuk mandi. Jadi apabila kita sebut Arafah ni, tuan-tuan, saya nak pesan kepada diri saya dan tuan-tuan, kita ni dah hampir nak
bertemu dengan Yaumul Arafah. Ya, Yaumul Arafah. Kita di Malaysia yang tidak menunaikan ibadah haji, sunat untuk kita berpuasa Arafah. Jangan tinggalkan puasa Arafah ni tuan-tuan. Ganjarannya cukup besar. Ya, puasa Arafah ni ganjarannya cukup besar. Ya, jadi kita yang tak pergi menunaikan ibadah haji, rebut peluang untuk kita berpuasa pada hari Arafah. Hari apa kalau tak silap? 9 Arafah. Saya tak pasti. Boleh tengok kalender dia. Tuan-tuan boleh set di kalender tuan-tuan. Dan saya harap pengurusan masjid ni boleh buat pengumuman sehari ataupun 2 hari sebelum nak masuk hari Arafah, buat pengumuman, pesan kepada para jemaah untuk berpuasa hari Arafah. Ini dia. Ya, jadi tuan-tuan dirahmati Allah, wukuf di Arafah maka sunat untuk kita mandi. Ya, ketika mana kita nak wukuf di Arafah, sunat untuk kita mandi. Mandi ketika hendak bermabit ataupun bermalam di Muzdalifah. Ini semua kita kata yang berkaitan dengan ibadah haji. Ya, masuk Makkah, wukuf di Arafah, bermabit. Bermabit maksudnya bermalam di Muzdalifah. Ini adalah berkaitan tentang ibadah-ibadah haji. Ya, jadi sunat untuk kita mandi ketika mana kita nak bermabit di Muzdalifah. Seterusnya, mandi ketika hendak melempar jumrah ataupun jamrah. Disebut dengan jumrah ataupun jamrah. Dengan bil dhammah ataupun bil fathah. Jamrah ataupun jumrah. Ya, melempar di jamrah yang 3. Ya. Jadi ketika mana kita nak melempar di jamrah, maka sunat untuk kita mandi. Ini juga berkaitan dengan ibadah haji. Ya. Baik. Mandi ketika mana hendak tawaf. Ketika mana kita nak tawaf juga disunatkan untuk kita mandi. Ya, ketika mana kita nak tawaf, sunat untuk kita mandi. Cuma umrah tu tuan-tuan dirahmati Allah, kita mandi sebelum kita buat umrah lah. Ya, maknanya sebelum kita buat umrah, maka kita mandi, sama ada untuk mandi melakukan umrah ataupun mandi untuk melakukan tawaf. Bagi orang yang nak menunaikan ibadah haji, maka sebelum dia melakukan ibadah tawaf itu, maka sunat juga untuk dia mandi. Okey. Yang ke berapa dah tu? Itu yang ke 15. Yang ke 16 tuan-tuan dirahmati Allah, mandi ketika hendak sa'i. Mandi ketika mana hendak melakukan ibadah sa'i. Ya, iaitu daripada Marwah, Safa ke Marwah. Ya, ibadah sa'i itu, ya, maka sunat untuk kita mandi. Seterusnya tuan-tuan, dan yang terakhir iaitu yang ke-17, mandi ketika hendak masuk ke kota Madinah. Ya, mandi ketika mana kita nak masuk ke kota Madinah. Jadi tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kota Madinah ini juga adalah tempat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Apatah lagi kota Madinah itu adanya jasad yang mulia, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mulianya kota Madinah kerana disemadikan jasad yang mulia, iaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita pergi ke Makkah, kita tak pergi ke Madinah, satu kerugian yang sangat besar. Ya. Kita pergi ke Makkah buat umrah, tetapi kita tak pergi ke Madinah, satu kerugian yang sangat besar. Bahkan disebutkan tidak beradabnya kita. Hanya kita pergi ke kota Makkah, tetapi kita tidak pergi ke kota Madinah.
Kerana kita tidak menziarahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi ke kota Madinah adalah untuk apa dia? Untuk kita menziarahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beradabnya kita kepada baginda apabila kita pergi ke Makkah, hendaklah kita menziarahi baginda, iaitu kita masuk ke kota Madinah. Untuk apa dia? Untuk kita menyampaikan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, ya, kalau kita yang biasa pergi ke kota Madinah ini juga, yang mana di sana ya ada satu perasaan yang cukup gembira apabila kita dapat beribadah di sana. Ya, dan kota Madinah banyak tempat-tempat sejarah peninggalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kepada kita. Ya, yang mana tempat yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam pijak. Di sanalah juga banyaknya makam-makam para sahabat. Ya. Di sanalah juga ramainya dimakamkan para sahabat yang gugur syahid di medan peperangan. Ya, semuanya itu ada di Madinah, dan begitu juga adanya di Makkah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sana juga ya adanya Uhud. Ya, disebut dengan Jabal Uhud. Ya, Gunung Uhud. Yang mana Gunung Uhud ini tuan-tuan dirahmati Allah, Nabi menyebutkan di dalam hadisnya, ya, Nabi amat cinta kepada Gunung Uhud. Kenapa Nabi cinta kepada Gunung Uhud ini tuan-tuan? Kerana Gunung Uhud inilah tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berteduh, ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelamatkan dirinya daripada dibunuh oleh kaum musyrikin. Ketika mana di dalam peperangan Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam cedera yang begitu teruk, sehingga kan dibawa oleh para sahabat, di antaranya adalah Ubaidah ibn Jarrah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana memimpin Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi cedera teruk di dalam peperangan Uhud. Maka disembunyikan Nabi di lereng Gunung Uhud, berselindung di situ. Ya, sehingga kan ada di kalangan para sahabat, ya, mereka percaya apabila ada suara yang mengatakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun terbunuh. Ya, dikhabarkan dengan berita fitnah yang mengatakan baginda telah pun terbunuh di dalam peperangan Uhud, sedangkan tidak, Nabi disembunyikan, dirawat di tepi Gunung Uhud, ataupun di bahagian tepi Gunung Uhud. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, sebab itu Nabi amat kasih kepada Gunung Uhud. Ya, Nabi amat kasih kepada Gunung Uhud. Dan disitulah juga yang mana adanya para sahabat yang dikebumikan, yang mana mereka gugur di dalam peperangan Uhud. Jadi kota Madinah juga adalah kota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana banyaknya kesan-kesan yang disentuh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah juga dengan perkuburan Baqi'. Di sana ramainya para sahabat dimakamkan di situ. Isteri-isteri Nabi juga dimakamkan di Baqi'. Begitulah juga anak-anak Rasulullah juga dimakamkan di Baqi'. Sahabat-sahabat yang dekat dengan baginda juga dimakamkan di Baqi'. Tempat itu menjadi mulia. Tempat itu menjadi barakah kerana tempat-tempat yang didiami
yang dimakamkan, yang diduduki oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, itu 17 mandi sunat yang apabila kita nak melakukan sesuatu ibadah yang disebutkan tadi, maka sunat untuk kita mandi. Ya, menjadi kelaziman kita salat Jumaat sekurang-kurangnya seminggu sekali. Kemudian kita mandi sunat untuk mendapatkan pahala. Kita nak salat Aidil Adha nanti, kita nak menyambut raya Aidil Adha, dan begitu juga istisqa itu jarang-jarang berlaku, ataupun khusuf juga jarang-jarang kita lakukan, dan begitu juga nak menunaikan umrah ataupun ibadah haji jarang-jarang kita lakukan. Cuma yang boleh kita rebut peluang itu ialah apa dia? Mandi salat sunat Jumaat. Yang keduanya ialah mandi kita nak menunaikan salat Jumaat. Itu yang biasa, yang lazimnya kita akan lakukan. Dan keadaan-keadaan yang lain, ya, yang mana jarang kita bertemu. Baik, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya di dalam perbincangan kitab ini juga yaitu berkaitan tentang fasal yang ke-11, yaitu faslun syurutul wudu. Ya, fasal membicarakan tentang syarat sah wudu. Ya, fasal yang ke-11. Faslun syurutul wudu 10. Al-islamu wat-tamyizu wan-naqa'u 'anil haidhi wan-nifas wa 'amma yamna'u wusul al-ma'i ila al-basharah wa an la yakuna 'ala al-wudwi ma yughayyiru al-ma' wal 'ilmu bifardiyatihi wa an la ya'taqida fardan min furudihi sunnatan wal ma'u at-tahuru wa dukhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadath. Berkata pengarang kitab ini, tuan-tuan dirahmati Allah, syarat-syarat sah wudu itu mengandungi sebanyak 10 perkara. Syarat-syarat sah wudu itu mengandungi sebanyak 10 perkara. Syarat sah wudu. Sebab apa? Kita kena faham, kita kena tahu, kita kena belajar syarat sah wudu ini, tuan-tuan. Kerana pernah kita sentuh di dalam perbahasan kitab ini pada perbahasan yang lalu, yang mana ibadah itu akan diterima apabila sah wudu'nya. Sekiranya kalau tidak sempurna wudu'nya, maka tidak sahlah ibadah yang dia nak lakukan. Di antaranya, kita bagi luar azan. InsyaAllah kita akan sambung sedikit lagi. InsyaAllah 10 perkara ni ataupun 10 syarat ini, 10 perkara ini kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang. Cuma sebagai penutup, tuan-tuan dirahmati Allah, wuduk itu perlu dilihat kepada syarat-syarat sahnya. Ya, dan begitu juga syarat rukunnya. Rukunnya juga pernah kita sebutkan pada perbahasan yang lalu, rukun-rukun wudu itu. Ya, di dalam fasal yang ke-11 ini berkaitan tentang syarat sah wudu. Apakah syarat sah wudu itu? Di antaranya saya sebutkan sedikit. Yang pertamanya adalah Islam. Mestilah dia sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam yang beragama Islam. Orang yang tidak Islam, yang tidak Muslim, maka tak sah wuduknya. Walaupun dia mengambil wuduk, maka wuduknya tidak sah. Kerana menjadi syarat sah wuduk itu, yang pertamanya, perkara yang pertama, mestilah dia Islam. Dan insyaAllah kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang berkaitan tentang syurutul wuduk, mengandungi sebanyak
10 perkara insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kefahaman kepada kita untuk kita sama-sama dapat melaksanakan amal ibadah kita bertepatan dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita, dan mudah-mudahan ya ibadah yang kita lakukan itu adalah ibadah yang tepat, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah sekadar itu saja. Ampun maaf, aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. اللهم بارك لنا في هذا اليوم وبارك لنا في أوقاتنا وبارك لنا في أرزاقنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في قراءتنا وبارك لنا في جمعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.